Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang sains dan teknologi. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan ini terdiri daripada 7 orang yang bertukus lumus untuk menyiapkan sehingga titik penghujungnya. Keseluruhan, kami menerapkan semangat perpasukan dan memberikan tanggungjawab untuk bersama-sama mengumpul maklumat yang berkaitan dengan sumbangan sejenak Ibnu Sina dalam bidang sains dan teknologi. Yang pertama iaitu ketua kami Muhammad Azim Amzah bin Kamaruddin. Seterusnya Muhammad Syafiq bin Kamaruddin, Muhammad Amirul Fitri bin Abdul Hafiz, Muhammad Daniel Amir bin Samsul Bahari, Muhammad Alif Ifan bin Bazilim, Arash Uzairi, Mikael bin Azril Izhar dan saya sendiri iaitu Siti Nur Ain Natasha binti Zali. Seterusnya saya mempersilakan Azim Azhar untuk membentangkan pengenalan. Assalamualaikum, saya Muhammad Azim Hamzah akan menerangkan sedikit tentang pengenalan. Bagi pengenalan, perkataan sains berasal daripada bahasa Latin scientical yang membawa maksud pengetahuan atau ilmu. Perkataan sains juga bermaksud ilmu pengetahuan yang teratur dan dapat dibuktikan kebenaran. Sains dari sudut istilah pula, ilmu pengetahuan yang teratur dan sistematik yang boleh diuji dan dibuktikan kebenarannya. Sains juga didefinisikan sebagai ilmu yang didapati melalui metodologi saintifik. Teknologi berasal daripada dua perkataan, Yunani yang membawa maksud seni atau kerja tangan dan logos pula bererti wacana atau kata-kata sistematik. Dari sudut istilah, lebih merujuk kepada ilmu yang bersifat praktikal dan berbeza dengan daripada istilah sains yang merujuk kepada ilmu yang bersifat teoretikal. Sains juga sering dikaitkan dengan teknologi. Teknologi berasal daripada dua perkataan Yunani, teacher yang membawa maksud seni atau kerja tangan dan logos pula yang bererti wacana atau kata sistematik. Oleh itu, istilah tersebut lebih merujuk kepada ilmu yang bersifat praktikal dan berbeza daripada istilah sains yang merujuk kepada ilmu yang bersifat teoretikal. Ibnu Sina atau nama sebenar beliau Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan 980 Masihi di Afshanah, Bukhara, Turkistan. Beliau juga dikenali sebagai Avicenna di negara barat. Beliau mula mempelajari Al-Quran pada umur 5 tahun dan mula menghafal Al-Quran tersebut pada umur 10 tahun. Pada beliau berumur sekitar 1 hingga 5 tahun, beliau juga dikenali sebagai ahli falsafah dan doktor di Bukhara. Ibnu Sina juga bukan sahaja merupakan seorang tokoh perubatan tersohor, tapi juga beliau merupakan seorang ahli falsafah. Seterusnya, Ibnu Sina mula menjadi doktor ketika beliau berusia 18 tahun lagi. Dan akhir sekali, beliau juga merupakan salah seorang tokoh Islam yang tersohor di dunia. Itu saja untuk perkenalan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai latar belakang yang kami dapati daripada responden yang kami pilih. Sumber responden yang pertama ialah daripada Encik Syamsul Bahari bin Kamil, iaitu mengenai latar belakang Ibu Selina. Melalui wawancara ini, Encik Syamsul Bahari menjelaskan bahawa nama sebenar Ibu Sina ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina, manakala di dunia barat lebih dikenali sebagai Avicenna. Avicenna, Ibn Sina lahir pada tahun 980 Hijrah di Bukhara, Persia yang sekarang masuk dalam wilayah Uzbekistan. Beliau mendapat pendidikan awal di Bukhara iaitu mempelajari Al-Quran Karim semenjak berusia 5 tahun dan menghafaznya ketika umur 10 tahun.
Setelah bapa beliau meninggal dunia, beliau berpindah ke Khwarizmi, Jurjen, Raya dan Hamadan. Dalam dunia zaman sekarang, Ibn Sina bakal dianggap sebagai anak ajaib kerana ketika berumur 16 tahun, beliau sudah bergelar sebagai doktor. Ibn Sina ialah seorang ahli falsafah dan ilmuwan zaman pertengahan yang memberi banyak sumbangan kepada bidang kedoktoran, sejarah Islam, matematik dan agama. Selain itu, Encik Syamsul Bahari mengatakan bahawa Ibn Sina juga merupakan tokoh ilmuwan Islam yang telah menghasilkan lebih 760 formula serta preskripsi yang menjadi rujukan perubatan moden sehingga Eropah menobatkan beliau sebagai bapa perubatan moden. Seterusnya, Ibn Sina juga bertugas sebagai pakar perubatan Dauliah Raya dan penasihat Agung Amir Ala Al-Daulah di Asfahan, dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 428 Hijrah bersamaan 1037 Masihi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang responden kedua kami, iaitu Ustazah Hajah Siti Muslihah binti Adni. Melalui wawancara ini, Ustazah menyatakan bahawa nama sebenar Ibnu Sina ialah Abu Ali Al-Husain Ibnu Al-Abdallah Ibnu Sina. Dan Ustazah juga menyatakan bahawa orang Arab memanggil beliau Ibnu Sina. Beliau lahir pada 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Beliau berketurunan Turki. Jadi Ustazah turut memberitahu bahawa pekerjaan beliau ialah pakar perubatan. Beliau wafat pada bulan Rejab iaitu 428 Hijrah di Hamazan, bertempat di Iran. Ibn Sina juga belajar perubatan sejak berumur 16 tahun. Menurut pengkajian, Ibn Sina telah mengubati orang sejak berumur 17 tahun lagi. Antara pesakit yang berjaya beliau ubati ialah Perdana Menteri Kerajaan Yaman. Seterusnya adalah hasil perbincangan kajian kami dengan responden. Nak minta ke atas sikit dulu. Slide. Alright. So, yang pertama, kajian kami ini membincangkan mengenai sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi dan membandingkan hasil kajian daripada dapatan wawancara kami. Kumpulan kami telah mengambil keputusan untuk menemu ramah Encik Syamsul Bahari bin Kamil dan juga Puan Hajah Siti Muslihah binti Arni. Wawancara bersama tetamu tersebut dijalankan pada hari Rabu dan Jumaat, iaitu 1 Jun dan 3 Jun. Dan disertai bersama kesemua ahli kumpulan. Hasil temu bual telah direkodkan menggunakan rakaman video dan rakaman suara aplikasi Google Meet. Seterusnya kita pergi ke objektif yang pertama, latar belakang Ibn Sina. Beliau dikenali sebagai Ibn Sina di Barat. Beliau lahir pada 370 Hijrah di Bukhari. Setelah bapanya meninggal dunia, beliau berpindah ke Khwarizmi dan dia juga bertugas sebagai pakar perubatan Dauliah Raya dan penasihat agung. Ibn Sina mendapat pendidikan awal seperti mempelajari Al-Quranul Karim semenjak berusia 5 tahun dan menghafaznya ketika beliau berumur 10 tahun. Beliau mempelajari ilmu fiqh dan tasawuf daripada Ismail Zahid, ilmu hisab dan prinsip geometri daripada Mahmud Al-Masah, ilmu falsafah daripada Abu Abdullah Al-Natil serta ilmu sains dan ilmu astronomi daripada Al-Biruni.
Semasa beliau 16 tahun, beliau menguasai ilmu perubatan tanpa bantuan guru. Jadi menurut responden pertama kami iaitu Encik Samsul Bahari bin Kamil, minat dan juga galakan daripada Sultan Nuh bin Mansur telah menjadi faktor Ibn Sina mula menceburi bidang perubatan ini. Mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi sehingga dilantik sebagai Perdana Menteri. Namun pada tahun 428 Hijrah, beliau Ibn Sina telah pun meninggal dunia. Seterusnya terdapat beberapa sifat peribadi Ibn Sina yang dikongsikan oleh responden kita yang kedua, Puan Hajah Siti Muslihah binti Adni. Antaranya Ibn Sina pernah membaca buku metafizik karangan Aristoteles sebanyak 40 kali. Beliau terlalu cinta kat ilmu sehingga kan hari-harinya hanya diisi dengan mempelajari ilmu atau melakukan perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Tidak larut dalam permainan dan kesia-siaan. Beliau adalah seorang pemuda yang pandai menyusun dan menggunakan waktunya dengan baik sehingga tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak berfaedah. Hal ini demikian kerana beliau tahu bahawa tanda kebaikan seseorang umat Islam adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Dan itu saja daripada saya. Hasil kajian yang untuk objektif yang kedua ialah penghasilan karya Ibn Sina mengenai sains dan teknologi. Ketika berada di Khwarizmi, Ibn Sina mulai menulis karyanya yang pertama berjudul Al-Majmu' yang mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan yang lengkap. Kemudian beliau melanjutkan penulisannya sehingga hampir 200 karya tercipta. Antaranya ialah Al-Kanun Fitib, Al-Adwiyah, Al-Qalbiyah, Al-Fiyah, dan Al-Tibbiyah. Karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Kanun Fitib, iaitu diterjemahkan dengan judul Canon of Medicine pada hari ini. Menurut responden yang pertama, Encik Samsul Bahari, beliau berkongsikan bahawa Al-Kanun Fitib adalah buku tulisan Ibn Sina yang memuatkan perbincangan mengenai penyakit saraf. Buku tersebut juga mengajar mengenai cara-cara pembedahan dan menekankan keperluan pembersihan luka. Dalam buku tersebut terdapat gambar-gambar dan rajah-rajah yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibn Sina yang amat luas dan mendalam. Selain itu, Ibn Sina telah menghasilkan sebuah buku yang diberi judul Remedies for the Heart yang mengandungi sajak-sajak perubatan. Dalam buku tersebut, beliau telah menceritakan dan menghuraikan berkaitan 760 jenis penyakit dan cara untuk mengubatinya. Menurut responden yang kedua pula, iaitu Hajah Siti Muslihah, penyelidikan dan penulisan Ibn Sina berjaya menggilak kembali bidang perubatan yang kian malat pada masa itu. Beliau melakukan kaedah pemerhatian dan analisis. Berdasarkan cara ini, ilmu perubatan berkembang maju hingga ke hari ini. Beliau juga banyak membuat analisis tentang pelbagai penyakit dan menyenaraikan lebih kurang 760 jenis penyakit serta kaedah merawatnya. Kesarjanaan Ibn Sina dalam bidang perubatan mendapat pengiktirafan dunia. Tidak lupa juga Ibn Sina menghasilkan 116 karya dalam bidang falsafah, astronomi, kimia, fizik, biologi, dan sains politik. Teori-teori anatomi dan fisiologi dalam buku-buku beliau adalah menggambarkan analogi manusia dan hasil dari alam semesta. Seterusnya ialah hasil kajian daripada objektif yang ketiga, iaitu sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Menurut Encik Samsul Bahari, Ibn Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak melakukan sumbangan terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Antaranya, beliau mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung ganang dan lembah-lembah. Malahan, beliau telah membuktikan kemampuannya dalam menemukan
suatu hipotesis atau teori pada waktu itu yang gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak zaman Aristotle. Sumbangan Ibn Sina dalam bidang geologi dan kimia memang tidak dapat disangsikan lagi. Menurut A.M.A. Shustri, karangan Ibn Sina mengenai ilmu pertambangan, iaitu mineral, menjadi sumber geologi di Eropah. Beliau juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanfaat dalam bidang kimia. Menurut Ruben Levi, Ibn Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain. Setiap logam terdiri daripada pelbagai jenis. Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabir Ibn Hayyan, iaitu bapa kimia Muslim. Hajah Siti Muslihah pula, iaitu responden yang kedua, juga berkongsikan bahawa buku Al-Qanun fi Tibb itu sendiri telah memberikan impak yang besar dalam dunia perubatan. Malah sehingga ke hari ini, buku karangan Ibn Sina itu masih diulang cetak dan digunakan oleh para pelajar perubatan dan ia dijadikan rujukan utama dalam bidang perubatan di seluruh pusat pengajian, termasuklah di Frankfurt University, Germany, University of Paris dan Oxford University. Selain itu, Ibn Sina telah berjaya membangunkan pelbagai teknologi perubatan yang masih digunakan sehingga ke hari ini, seperti benang khusus untuk menjahit luka pembedahan, ubat bius dan mencipta pecahgari. Tidak lupa juga beliau banyak menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk pelbagai penyakit. Sahaja. Seterusnya. Terima kasih kepada saudara Alif atas pembentangan perbincangan tersebut. Seterusnya, implikasi menerusi wawancara ini, masyarakat dapat memperolehi ilmu pengetahuan tentang sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Selain itu, orang ramai juga akan dapat mengetahui sebanyak semungkin sumbangan beliau yang telah menaburi terhadap Islam. Contohnya, beliau menemui pelbagai penyakit serta ubat-ubatannya sehingga kini diguna pakai. Ini menunjukkan bahawa wawancara tersebut banyak memberikan manfaat serta membuka mata orang ramai siapa itu Ibn Sina di zaman Islam dahulu serta dapat memberi pengajaran kepada seluruh umat Islam. Seterusnya, menerusi kajian wawancara kami ini, masyarakat mengetahui lebih mendalam siapa itu tokoh Ibn Sina, tokoh Islam iaitu Ibn Sina. Menerusi media sosial, kita juga dapat maklumat mengenai tokoh Islam tersebut. Ibn Sina merupakan tokoh Islam yang terkenal dengan perubatan. Beliau merupakan kanak-kanak yang pintar sehingga dapat gelaran bapa perubatan. Selain itu, dalam wawancara ini menjelaskan juga tentang kesan yang masa kini terhadap Islam. Terdapat pelbagai kesan yang kita lihat sehingga kini. Hal ini kerana beliau mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang tidak dapat kepada tokoh-tokoh Islam yang lain. Jelaslah terbukti bahawa melalui temu bual ini kita dapat mengetahui sedikit tentang tokoh kita ini. Seterusnya, dipersilakan Muhammad Syafiq untuk memberi penerangan. Terima kasih saudari Natasha. Saya akan memberikan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, perkembangan Ibn Sina dalam sains dan teknologi banyak memberi manfaat dalam dunia perubatan moden ini. Kerana perkembangan teknologi yang dihasilkan Ibn Sina banyak digunakan di era baru ini, seperti hospital yang menggunakan barangan perubatan untuk menjalani pembedahan dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, Ibn Sina merupakan antara tokoh yang menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan, dan sehingga karya-karya yang disunting Ibn Sina menjadi sumber utama kepada seluruh pelosok negara. Penyelidikan dan penulisan Ibn Sina berjaya menghurai dan merungkai berkaitan 760 jenis penyakit dan cara untuk mengubatinya. Di sini kita boleh melihat kehebatan tokoh Islami Ibn Sina merupakan ahli perubatan yang hebat di mata dunia. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang baca. Semoga apa yang disampaikan ini seterusnya, ini beberapa
rujukan yang diguna pakai semasa dalam menyelesaikan tugasan ini. Seterusnya. Okey, tamadun Islam telah memberi banyak impak dan sumbangan kepada ketamadunan dunia. Antara sumbangan tamadun Islam yang terbesar ialah keilmuan. Terdapat pelbagai ilmu yang telah diterokai oleh sarjana-sarjana Islam. Antaranya ialah ilmu perubatan oleh Ibn Sina. Hasil daripada wawancara yang telah dilakukan oleh kumpulan kami, saya telah mempelajari dan dapati banyak informasi dan pengajaran berkenaan sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Kumpulan kami telah melakukan wawancara bersama dengan Encik Syamsul Bahari bin Kamil dan Puan Hajah Muslihah binti Adni. Antara salah satu informasi yang dikongsikan oleh Puan Siti Muslihah yang amat menarik minat saya untuk mengetahui lebih mendalam tentang seorang tokoh Islam iaitu Ibn Sina ini ialah apabila beliau telah menceritakan serba sedikit tentang latar belakang dan sumbangan tokoh tersebut yang saya sendiri kurang mengetahui latar belakang beliau. Kitab-kitab yang dikarangkan oleh mereka merupakan asas kepada ilmu yang terdapat pada hari ini. Malah kitab-kitab beliau masih menjadi rujukan hingga ke hari ini. Para khalifah kerajaan Islam yang amat mementingkan ilmu. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat ilmu dan menyediakan pendidikan percuma agar seluruh lapisan masyarakat dapat menuntut ilmu. Wawancara ini telah menyedarkan saya bahawa betapa pentingnya kita sebagai umat Islam untuk mengetahui sumbangan-sumbangan khalifah terdahulu. Kerana hal ini dapat melahirkan masyarakat yang berilmu dan dapat juga melahirkan lebih banyak sarjana-sarjana Islam yang mahir dalam ilmu agama dan dunia. Baiklah. Seterusnya, saya bersama dengan ahli kumpulan saya iaitu Azim, Syafiq, Amirul, Daniel, Alif dan Natasha berjaya menyelesaikan tugas yang diberikan iaitu sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Sepanjang pelaksanaan wawancara yang ditugaskan kepada kumpulan kami, saya telah menerima dan juga mendapat banyak informasi serta maklumat berkaitan dengan tajuk yang dipilih, iaitu sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Walaupun Ibn Sina telah memberikan sumbangan yang besar, namun beliau sendiri masih merujuk dan mengambil manfaat daripada karya-karya tokoh sebelum beliau untuk membuat kajian lanjut dalam bidang perubatan sebagai contoh Galen. Secara keseluruhannya, Ibn Sina banyak memberi sumbangan terhadap tamadun Islam terutamanya dari ilmu perubatan. Saya sangat bersyukur kerana telah berjaya melaksanakan tugasan ini dan berharap agar tugasan ini perlu sentiasa dilakukan oleh pelajar bagi menambah ilmu dan kemahiran dari segi mencari maklumat dan berkomunikasi. Selesainya pelaksanaan wawancara ini memberi saya kesedaran bahawa pentingnya bagi muslimin dan muslimat untuk mempelajari kisah atau sejarah Islam terdahulu kerana ia juga dapat membentuk kepribadian seseorang individu itu. Terima kasih. Baik, refleksi saya ialah berdasarkan tugasan yang telah diberikan, saya mempelajari banyak ilmu pengetahuan yang dikongsi oleh responden berkenaan tajuk yang diberikan, iaitu mengenai sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Encik Syamsul Bahari bin Kamil seorang responden yang dapat saya dan ahli kumpulan menemubual. Beliau telah memberikan banyak berkongsi pandangan berkaitan karya yang dihasilkan oleh Ibn Sina mengenai bidang sains dan teknologi pada masa kini. Antara karya Ibn Sina yang beliau kongsikan ialah Al-Qanun Fiktif yang merupakan buku teks kedoktoran di pelbagai universiti. Beliau juga menceritakan bahawa karya Al-Qanun Fiktif ini juga masih dicetak dan masih digunakan sebagai rujukan oleh pelajar sains perubatan dalam bidang sains perubatan. Tidak lupa juga kepada Puan Hajah Siti Muslihah binti Adni, salah seorang responden yang berkongsi pendapat berkenaan sumber
berkenaan kesan sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Antara yang beliau kongsikan ialah kesan positif yang beri impak ke atas bidang sains perubatan pada masa kini. Salah satu di antaranya ialah hasil pengembangan sains dan teknologi, muncul kaedah-kaedah baru dalam peralatan yang canggih, contohnya penggunaan kaedah teknologi laser dalam bidang sains perubatan. Kaedah-kaedah baru ini dapat diwujudkan ialah melalui hasil kajian doktor-doktor kini terhadap buku atau kajian yang dilakukan oleh Ibn Sina pada satu ketika dahulu. Ini menunjukkan bahawa setiap kajian yang dihasilkan oleh Ibn Sina banyak memberi faedah dan sumbangan dalam peningkatan dalam bidang sains dan teknologi pada masa kini, terutama dalam sains perubatan. Dari semua perkongsian ini, saya dapat menambah lagi ilmu pengetahuan serta mempelajari banyak perkara baru yang saya dapat terapkan sebagai motivasi pada diri saya. Alhamdulillah, saya dan ahli kumpulan saya telah berjaya melaksanakan tugasan ini dengan baik sekali. Berdasarkan tugasan ini, saya mengetahui lebih terperinci tentang siapa itu Ibn Sina. Kami telah mewawancara 2 responden untuk mendapatkan info-info tentang tajuk kami yang ditugaskan. Berdasarkan pendapat dan perkongsian daripada 2 responden tersebut, saya telah mempelajari banyak ilmu pengetahuan dari segi sumbangan beliau, hasil karya beliau dan sebagainya. Hal ini membuatkan saya rasa bersyukur kerana diberikan peluang untuk membahaskan dan mencari maklumat tentang sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Berdasarkan hal ini, perlu sentiasa dilakukan oleh masyarakat bagi menambah ilmu dan kemahiran dari segi mencari maklumat dan berkomunikasi. Kesimpulannya, daripada perkongsian daripada responden bahawa Ibn Sina memberi impak yang besar terutama sekali dalam bidang sains perubatan. Beliau mencipta pelbagai penyakit dan juga ubat-ubatan untuk mengubati penyakit tersebut. Hal ini digunakan sehinggalah hari ini. Seterusnya saya Muhammad Dina Amir bin Syamsul Bahari. Alhamdulillah dengan izinnya saya dan ahli kumpulan yang lain dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dengan jayanya. Tugasan kumpulan yang kami pilih sangat menarik dan dapat menambah lagi pengetahuan mengenai tokoh Islam kita, khususnya bagi umat Islam. Ia bertajuk Sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi. Setelah mendapat tajuk ini, kami membuat kesimpulan bahawa Ibn Sina adalah seseorang insan yang sangat hebat dan mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kami sangat berminat untuk meneroka dan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai tokoh Islam dalam bidang sains dan teknologi yang diberi nama Ibn Sina. Banyak ilmu dan input yang kami dapat sepanjang menyiapkan tugasan ini. Selain daripada buku-buku rujukan, saya juga memperolehi maklumat daripada bahan laman web yang banyak menyediakan bahan rujukan serta individu yang kami pilih sebagai responden yang sudi berkongsi ilmu pengetahuan mereka. Semoga usaha dan pembelajaran kami untuk menyiapkan tugasan ini akan memberikan kami lebih yakin dan bersemangat untuk mencari lebih lagi ilmu pengetahuan dalam bidang kami, seperti Ibn Sina yang menggali ilmu perubatan dengan sangat mendalam. Baiklah, saya Muhammad Amirul Fitri bin Abdul Hafiz. Setelah saya dan ahli kumpulan saya menyelesaikan tugasan yang diberi, kami telah mewawancara 2 responden iaitu Encik Syamsul Bahari bin Kamil dan Puan Hajah Siti Muslihah binti Adni. Kami juga telah mendapati bahawa terdapat banyak sumbangan yang diberikan oleh tokoh Islam iaitu Ibn Sina. Apa yang beliau buat pada zaman beliau banyak memberi impak pada zaman kini dan masih diguna dalam bidang sains dan teknologi. Banyak juga yang dikongsikan oleh 2 responden ini terhadap tokoh Islam iaitu Ibn Sina. Sebagai contoh yang saya dapat kongsikan dalam wawancara tersebut ialah latar belakang Ibn Sina, perhasilan karya Ibn Sina, sumbangan Ibn Sina dan sumbangan Ibn Sina pada zaman kini. Sedikit yang saya boleh kongsikan, yang pertama ialah nama beliau iaitu Al-Husain bin Abdullah bin Hasan. Seterusnya ialah penghasilan karya, antara penghasilan karya Ibn Sina ialah Al-Qanun fil Tib. Di samping itu, 2 responden tersebut juga turut berkongsi tentang sumbangan Ibn Sina iaitu benang khusus untuk menjahit luka pembedahan, ubat bius dan mencipta picagari. Akhir sekali ialah tentang sumbangan Ibn Sina yang memberi kesan pada sains dan teknologi pada masa kini, iaitu mencipta kaedah pemerhatian dan analisis dalam bidang perubatan.
Hal tersebut telah juga diguna pakai sehingga hari ini. Jadi itu sahaja sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan daripada wawancara tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Refleksi daripada saya, Muhammad Syafiq Mukamudi. Hasil daripada wawancara ini yang kami lakukan bersama, saya dapat belajar perkara baru dan mengenali sedikit latar belakang Ibn Sina dan semangat Ibn Sina dalam teknologi sains dengan lebih mendalam. Sebelum ini, saya hanya mengetahui mengenai Ibn Sina sebagai tokoh Islami dalam bidang perubatan saja. Dan selepas melakukan kajian bersama kumpulan saya dapat mendalami sedikit tentang Ibn Sina dan hasil-hasil karya yang telah disumbang oleh beliau. Banyak lagi yang saya pelajari tentang beliau melalui kajian ini. Terima kasih juga kepada semua ahli kumpulan saya yang bersama-sama membantu dalam menyelesaikan tugasan ini, dan tidak lupa juga kepada responden yang sanggup meluangkan wawancara dalam tugasan dan banyak memberi tunjuk ajar kepada ahli kumpulan kami. Terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami atas pembatangan sumbangan Ibn Sina dalam bidang sains dan teknologi.